Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dan juga serentak dengan pelaksanaan pengisytiharan darurat bermula 11 Januari hinggalah 1 Ogos 2021 mungkin menimbulkan sedikit kebimbangan. Bagaimana kita melihat apakah kesan yang akan kita perolehi dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 serentak dengan darurat ini? Adakah kita mampu melandaikan lengkok pandemik COVID-19? Dalam masa yang sama kita mampu mengawal ekonomi kita supaya tidak runtuh, tetapi mampu kita lakukan pemulihan kerana kita tidak mahu sektor-sektor yang terjejas teruk ketika kita melaksanakan PKP 1.0 pada Mac 2020 mampu bangkit semula. Dan apakah cara-cara itu yang mungkin kita dapat atasi dan hindari supaya sepanjang PKP dan juga darurat ini kita tidak lagi boleh melihat ke belakang, tetapi kita lihat ada pertumbuhan dan juga ekonomi kita terus robust dalam melihat pandemik COVID-19 ini. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi dan juga Profesor Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami walaupun masih dalam kuarantin. Alhamdulillah semua baik dan stabil. Semoga ya, Prof terus sihat ya. Okey Prof. InsyaAllah. Ramai yang bimbang dengan dua perkara besar yang kita sedang lalui sekarang ini, PKP 2.0 dan juga darurat. Tetapi sebagai pakar ekonomi, pastinya yang lebih penting bagaimana kita dapat mengimbangkan kesan pandemik ini dari aspek kesihatan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dapat melihat bahawa ekonomi kita masih kukuh dan kita dapat menjalani proses recovery ataupun pemulihan mengikut unjuran yang kita mahukan. Pandangan pertama, Prof. Terima kasih Haji Nazri. Pertama sekali, saya ingat yang paling penting kita semua sedia maklum bahawa krisis ekonomi yang kita hadapi hari ini berikutan pandemik ini adalah satu yang unprecedented. Maksudnya tidak pernah kita lalui sebegini. Ya, kalau kita lihat dalam krisis-krisis yang sebelum ini, contohnya 97-98 krisis Asia Timur dan 2008-2009 Global Financial Crisis, sifatnya jauh berbeza. Namun bagi saya, setelah kita melalui episod ini yang getir ini, dah sini hampir 11 bulan begitu, saya percaya kesediaan negara itu lebih tinggi daripada di peringkat awal. Jadi berarti walaupun kita ada PKP dan kita harus faham kesediaan dan juga what we have learned lah daripada PKP yang pertama pada bulan 3 tahun lepas. I believe that kita ada banyak pengalaman dan insyaAllah kita akan cuba kemudikan sebaik yang mungkin. Prof, adakah dua pelaksanaan langkah yang agak ekstrim ini satu langkah yang ideal pada pandangan Prof? Saya melihat begini, yang penting dalam konteks ekonomi ialah keputusan pengumuman yang pertama tentang PKP dan sebagainya. Dalam konteks darurat, pertamanya ini bukan kepakaran saya kerana ini dalam konteks perlembagaan negara. Namun demikian, keputusan darurat ini nampaknya lebih kepada perihal governance, pembuatan keputusan. Ya, jadi berarti dalam konteks menangani ekonomi, PKP memang amat perlu. Dalam konteks pembuatan keputusan, mungkin itu yang diharapkan oleh pihak kerajaan dan juga Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong dalam membuat keputusan ini. Dari pengalaman kita melalui PKP 1.0 pada Mac hingga Mei 2020 dan juga kita lihat kesannya agak menakutkan. Banyak sektor hampir lumpuh, tetapi kita nampak ada pemulihan yang agak segera selepas itu. Tetapi kita sekali lagi terpaksa melakukan PKP, terutamanya bagi kawasan-kawasan 6 negeri yang
mencatatkan peningkatan kes COVID-19 yang tinggi. Apatah lagi, negeri-negeri ini merupakan satu negeri enjin ekonomi. Prof, Betul. Klang Valley, Selangor dan Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi, apakah apa akan jadi kepada pelan pemulihan kita yang sudah pun kita lihat agak signifikan pertumbuhannya? Saya nak membezakan antara PKP yang sekarang ni, yang baru USAID 2.0 tadi, dengan yang tahun lepas. Ya. Kita harus faham bahawa tahun lepas adalah sesuatu yang agak mendadak, baharu, dan banyak perkara yang baru nak dibina. Sebagai contohlah, kalau dulu kita mula menyenaraikan sektor yang dianggap sebagai essential itu, dan banyak pertelagahan lah. Maksudnya ada yang mengatakan ini patut masuk dan sebagainya. Tapi kali ini daripada hari pertama lagi, sebelum semalam lagi, sudah dikeluarkan senarai tersebut. Jadi berarti kita mengambil pengalaman daripada tahun lepas. Jadi saya tengok dari segi sektor keseluruhannya jauh lebih luas daripada yang bermula tahun lepas. Keduanya ialah kalau kita lihat dalam event sektor yang informal, ya, kalau kita ambil contoh penjaja dan sebagainya, mereka boleh berniaga. Kalau dahulu kita agak kelang kabut sedikit, tapi kali ini mereka boleh, cumanya tata cara SOP itu perlu dipastikan dilaksana dengan sebaiknya. Dan kali ini berbanding dengan dahulu kita seluruh Malaysia, ini kita tertumpu kepada negeri-negeri yang agak terkesan akibat pandemik. Betul, macam Haji Nazri sebut, that ini adalah negeri-negeri ekonomi lokomotif, ya. Tapi saya percaya dengan kesediaan dan pengalaman yang lepas, kita harap kesan negatif ke atas ekonomi itu dapat dikurangkan. Prof, bagaimana dengan sektor buruh? Kerana mengikut perangkaan Jabatan Statistik yang terkini, agak ada peningkatan 4.8% pada angka yang terkini. Jadi itu pertambahan yang agak signifikan juga, iaitu mereka yang kehilangan pekerjaan. Apatah lagi kalau kita lihat graduan yang masih tegar tidak mendapat pekerjaan. Jadi adakah dengan pelaksanaan PKP ini kita akan lihat dalam masa bulan-bulan mendatang ini angka-angka itu akan terus meningkat? Ya, pertamanya dalam kita menghadapi krisis sepanjang tahun lepas, isu pengangguran ataupun kehilangan pekerjaan menjadi perkara pokok yang kita awasi setiap masa. Ya. Dan kita harus faham bahawa bila mana ekonomi terhenti ataupun lemah, dalam konteks ini sebahagian daripadanya mungkin terhenti, ya. Berarti dia ada dua kategori, Haji Nazri. Yang pertamanya ialah kehilangan pekerjaan. Yang keduanya adalah yang mana kita kata underemployed. Maksudnya mereka tidak dapat bekerja dengan jumlah masa yang mencukupi ataupun dengan imbuhan gaji yang mencukupi. Mereka bekerja. Mereka are not unemployed. Ya? Jadi memang perkara ini adalah perkara yang penting. Kalau saya lihat dalam angka tunjuk ekonomi yang maksudnya secara lebih harian, kita melihat ekonomi dalam konteks high frequency, kita dapati bahawa, saya ambil contoh, saya terpaksa tengok some data sedikit sini. Okey. Kalau kita lihat pada 31 Disember, dia ada kadar replacement. Maksudnya daripada 100 yang hilang pekerjaan, berapa yang dapat masuk balik. Yeah. Angka ini telah meningkat ke kadar 40%. Ya. Berbanding dengan semasa bulan 5 itu, dia mencecah hampir 10%. Yeah. Jadi berarti kita nampak bahawa aktiviti ekonomi itu semakin ada. Dan memang angka-angka ini dia naik turun mengikut PKP. Yeah. Jadi saya tengok kepada contohnya kalau dalam sektor perhotelan. Kalau kita lihat yang terkini, iaitu mencecah hampir 43.3%. Saya percaya angka-angka ini akan turun.
Cumanya kita nak pastikan kita ada sokongan di peringkat yang bawah itu. That's why it's very important untuk kita lihat kepada kumpulan pekerja yang dianggap rentan, vulnerable group lah. Penumpuan harus diberi kepada yang bawah begitu. Prof, adakah kita bersedia untuk memberi sedikit lagi bantuan mini penjana, mini prihatin kepada kelompok sebegini? Terutamanya yang akan hilang kerja ataupun tidak memadai imbuhan ataupun mereka yang dalam sektor informal itu, Prof? Ya, of course, pihak Kementerian Keuangan harus membuat penelitian yang lebih rapi. Namun demikian, walau apa keadaan pun, kalau kita dapat membuat beberapa adjustment ya kepada beberapa program yang kemungkinan dahulu ditumpukan kepada program-program yang terdahulu. Saya ambil contohlah. Kita banyak menyediakan dana untuk tujuan-tujuan upskilling and reskilling. Maksudnya melatih semula kemahiran. Mungkin dalam konteks ini, dana-dana yang sedemikian dapat diagihkan sedikit kepada dalam konteks sokongan bantuan kepada yang hilang pekerjaan. Jadi maksudnya kita seimbangkan sedikitlah. Ya. Ya, perlu upskilling and reskilling untuk jangka panjang. Tetapi dalam tempoh ini yang penting adalah untuk memastikan kelestarian dari segi kehidupan. Jadi kita kena agihkan sedikit. Jadi usaha-usaha yang memberi kesan jangka panjang, mungkin kalau boleh kita anjakkan sedikit kepada mengatasi masalah-masalah yang lebih dekat dengan kita, mungkin itu dapat maksudnya menghasilkan kesan yang lebih bermanfaat lah. Saya ambil contoh lah dalam konteks food security, jaminan makanan ya. Jadi kita peruntukkan hampir 1 bilion di situ. Mungkin kalau sekiranya ada ruang, kita boleh anjakkan sedikit dalam konteks untuk membantu kumpulan-kumpulan pendapatan rendah, sektor informal yang mungkin terjejas daripada PKP 2.0 ni. Prof, adakah ini masa yang sesuai MOF tampil ke hadapan menerangkan kepada rakyat beberapa langkah-langkah yang drastik seperti Prof katakan tadi dan melakukan sedikit adjustment? Kalau seperti moratorium dan juga subsidi upah itu agak dialu-alukan ketika PKP 1.0 dahulu. Adakah kali ini juga MOF perlu lebih berani membuat keputusan-keputusan besar ini untuk mengurangkan impak dalam masa yang sama rakyat boleh menyediakan makanan di atas meja mereka? Ya. Food on the table adalah satu, saya ingat, perkara yang pertama yang amat berhormat Perdana Menteri sebut di awal krisis tahun lepas. Ya, maksudnya cukup dalam konteks untuk meneruskan kehidupan dan tidak ada kesengsaraan. Jadi dalam konteks ini bagi saya amat sesuai untuk kita menyusun semula keutamaan dalam bentuk program-program ini. Dan it is not just about Kementerian Keuangan. Bagi saya, the entire nation lah, negara kita secara keseluruhannya kena melihat dan menyusun semula di mana yang bersesuaian. Because kadang-kadang dalam keadaan sebegini, dan saya ingat dalam krisis-krisis yang dahulu pun, kita membuat ubah suaian ya, dalam konteks beberapa projek-projek pembangunan yang mungkin boleh dilewatkan sedikit dan sebagainya. Jadi saya percaya ini akan diperhalusi dan insya-Allah mungkin dalam Majlis Tindakan Ekonomi juga mungkin perkara ini akan dibincangkan. Prof, berkaitan dengan sektor ekonomi yang dibenarkan buka, jelas MITI memberikan penjelasan bahawa sektor-sektor esensial, pembuatan, perkilangan, pembinaan dan beberapa lagi dibenarkan beroperasi seperti biasa. Tetapi kita sedia maklum juga pengalaman 1.0 dahulu dari aspek pengoperasian rantaian bekalan itu sering dipersoalkan oleh pemain industri dan juga pekerja. Jadi apakah pengalaman itu boleh kita anggap selesai untuk pelaksanaan darurat dan juga PKP yang terkini ini?
Ya, saya ingat pada tahun lepas pada bulan PKP yang pertama, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan rantaian. Maksudnya sektor A itu essential, tapi sektor B itu tak dikatakan essential sedangkan mereka berkait. Betul. Ya. Jadi kalau kita ambil contohlah, nak sediakan bekalan air dalam botol, kena ada botolnya, kena ada penutupnya. Ya. Jadi air itu essential, tapi tudung botol mungkin ada yang tak nampak essential. Ya. Tapi saya tengok dalam perkeliling yang dikeluarkan oleh MITI, kali ini nampaknya lebih jelas kerana disebut dengan jelas. Saya lihat kepada perkeliling itu menyatakan bahawa rantaiannya juga kepada sektor essential ini akan dibenarkan beroperasi. Satu yang kita harus pertingkatkan daripada pengalaman yang lepas, saya harap semua pihak mengambil maklum dengan seriuslah, iaitu penyelarasan di antara agensi. Kadang-kadang di peringkat federal, di peringkat negeri, di peringkat perbandaran ataupun the local authority, PBT. Jadi kalau boleh biarlah ada keselarasan, jangan ada tarifan-tarifan yang berasingan. Kepada agensi-agensi penguatkuasa juga always update kepada pengumuman-pengumuman yang terkini supaya tidak ada kecelaruan dalam konteks pelaksanaan. Dan sebaiknya kita semua bekerjasama dan semua pihak kena bersabarlah dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pengumuman yang terkini yang dibuat oleh kerajaan. Prof, kita tidak mahu sistem rangkaian bermasalah, kita tidak mahu ekonomi kita lumpuh dan birokrasi yang amat ketat. Tetapi kita tahu sektor ekonomi yang dibenarkan buka inilah yang paling ramai employ pekerja asing. Mereka lah yang menjadi kluster-kluster yang paling aktif sekarang, terutamanya di tapak binaan, di rumah kongsi, di kilang-kilang milik majikan dan juga di ladang-ladang. Jadi bagaimana kita seimbangkan perkara ini dan peranan majikan, pekerja dan juga kementerian yang terlibat untuk memastikan segala SOP kita diikuti, kerana kita tidak mahu mengenai mana-mana, tetapi kebajikan pekerja, keuntungan syarikat itu perlu berbaloi dengan risiko yang terpaksa diambil oleh pihak pekerja. Pertamanya, tak ada siapa yang suka kepada all these tindakan-tindakan ini. Pihak kerajaan pun membuat keputusan ini setelah mengambil kira sepenuhnya risiko-risiko kesihatan yang kita hadapi. Tapi bagi saya, yang paling utama ialah every one of us, setiap individu. Sebab tu saya sering menekankan dalam konteks individu, diri sendiri. Kalau dalam keluarga, ketua keluarga, dalam organisasi atau syarikat, tuan punya dan sebagainya. Kerana keputusan akhirnya tertakluk kepada kita. Kita tak bolehlah bersifat tamak ataupun tak mau langsung berkompromi. Jadi memang pasti kita tidak dapat beroperasi secara optimal dalam keadaan yang biasa. Tetapi kita boleh beroperasi dalam kadar yang bersesuaian. Mohon amat sangat untuk pastikan penjarakan, pemakaian pelitup muka dan juga tidak berada dalam ruang yang terlalu padat, itu diberi perhatian. Jadi kita jaga kita lah. Jadi kalau ada kawan orang sebelah kita tegur, jangan kita marah pula. Kadang-kadang ini sebenarnya lebih kepada tanggungjawab individu. Kerajaan boleh membantu menjadi penguatkuasa, tapi bagi saya penguatkuasaan sahaja tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini, melainkan setiap individu kita mengambil keputusan sebaiknya. Kalau syarikat AKS ataupun SME, mungkin mereka ada masalah untuk menyediakan prasarana yang selesa kepada pekerja asing ini, mungkin kita boleh faham kerana pelaburan mereka begitu terhad. Tetapi apakah yang kita boleh kesalkan jika syarikat-syarikat multinasional yang mempunyai keuntungan berbilion ringgit dan juga employ ribuan ataupun puluhan ribu pekerja masih tidak menjaga perkara-perkara yang asas ini, Prof? Ini satu yang kita pelajari.
kehadiran pekerja asing, lambakan yang banyak di Malaysia ini bukanlah perkara baru yang kita risaukan. Saya percaya daripada krisis ini, banyak perkara-perkara yang menjadi desakan daripada dahulu, hari ini mesti menjadi keutamaan. Kalau dalam konteks pekerja asing umpamanya, kalau kita lihat di Singapura, penempatan pekerja asing ini dia lebih teratur. Jadi mereka ada quarters mereka tidak immerse dalam masyarakat secara bebas. Jadi kita juga harus mengambil langkah-langkah yang sedemikian. Jadi dalam konteks ini, bagi saya pemantauan dan juga sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks hak ataupun hak pekerja itu sendiri. Jadi kita mengambil mereka untuk bekerja. Mereka bukan hamba abdi. Ya. Jadi berarti tanggungjawab negara yang menggunakan tenaga buruh dari luar untuk memastikan majikan abide secara sepenuhnya kepada syarat-syarat yang ditentukan. Jadi tak bolehlah selama ni kita lihat umpamanya 20 orang duduk satu rumah. Mana boleh macam ni? Jadi berarti kalau kita lihat kadang-kadang di kawasan perumahan yang umum rakyat pun kehadiran mereka itu kadang-kadang menjadi satu bentuk gangguan. Tak boleh begitu. Yang kita mesti jelas. Bagi saya pihak kerajaan, penguasaan mesti mengambil tindakan yang jelas. Bahawa penempatan dan cara kita menggunakan tenaga buruh ini mestilah lebih teratur dan majikan-majikan must be made accountable. Bagi saya syarikat-syarikat multinasional dan yang bukan multinasional pun yang mana mengambil pekerja asing secara sah must be accountable kepada all aspek-aspek kesihatan, keselamatan dan juga hak-hak pekerja yang sebetulnya. Prof, akhir sekali, keperluan untuk berfikir di luar kotak, thinking out of the box dengan penggunaan ataupun kesempatan darurat dan juga MCO ini. Kerana ada ordinance yang boleh dijadikan sebagai satu undang-undang untuk memanggil semua kepakaran-kepakaran yang perlu kita ada supaya kita ada satu dinamika bagaimana kita mengatasi masalah pandemik dan juga ekonomi ini dan kita dapat keluar segera. Jadi pandangan Prof dan sudut governance tentang itu. Sememangnya tanggungjawab ini bukan tanggungjawab kerajaan sahaja. Bagi saya semua kepakaran harus digembelingkan dan platform-platform yang khusus diwujudkan. Umpamanya kalau kita lihat, kalau let's say kita go on the ground, dia bukan Putrajaya saja ya Haji. Yeah. Sepatutnya di peringkat daerah kita kena ada satu platform bersama di antara majikan, kerajaan dan juga kepakaran yang ada di semua daerah. At the moment kita tak jelas adakah benda ini berlaku hanya di Putrajaya ataupun berlaku di peringkat negeri, daerah dan juga all those localities lah. Sebaiknya kita ada network yang sedemikian dan kita dapat memastikan tindakan-tindakan itu diambil dan kadang-kadang ada masalah-masalah yang localized. Sifatnya hanya di situ sahaja. Jadi perlu ada platform-platform ini. Dan kita amat galakkanlah. Dan saya juga Haji Nazri nak sebut tentang very quickly, pandemik ini juga membuka mata kita bahawa beberapa perkara yang structural harus ditangani dengan segera. Tadi kita bercakap tentang buruh asing, pendidikan, kesihatan, pekerjaan, ya, dan jadi perlu kita pelajari dan tangani dengan segera. Namun demikian, keutamaan sekarang adalah hari ini dan masa yang terdekat. Terima kasih Prof atas perkongsian pandangan yang begitu menarik bagaimana kita mengimbangi kuasa-kuasa yang ada sepanjang kita melalui MCO dan juga darurat dan juga dari aspek kesihatan dan juga ekonomi. Terima kasih Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi dan juga Profesor Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih.